My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada hari ini kita bertemu pada Ramadan yang kedua dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita meneruskan pengajian pelajaran kita daripada juz yang ke-6. Kita ingin mengambil beberapa permata daripada juz yang ke-6 pada hari ini, insya-Allah, untuk sama-sama kita cerahkan, ceriakan Ramadan ini, Ramadan bulan Quran, bulan puasa ini dengan panduan daripada Al-Quran. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Subhanallah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat Ustaz ya? Selamat Ramadan kedua Ustaz. Selamat menyambut Ramadan. Serak sikit ni. Oh, serak. Air kita dah. Kalau tak ada air, kalau serak macam mana Ustaz? Kalau keadaan ni? Kalau serak mungkin kalau dari segi suara mungkin kita boleh rendahkan sikit key dia lah. Oh, okey. Itu kaedahnya Ataupun yang ataupun selainnya Ustaz Fazrul ganti. Oh, okey, masya-Allah. Tapi kira kalau kalau serak dia tak ada kira rusah tak ada. Tak ada. Jangan ya. Jangan pula ada yang kata pasal saya nak habiskan Quran, bulan Quran katanya ada rusah, bukan ya. Ini adalah My Quran Time ya, membawakan kepada tuan-tuan pada hari ini untuk juz yang ke-6 kita sama-sama ingin lihat bersama. Dan insya-Allah seperti mana yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi, seawal ayat 148 Allah menyatakan Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara berterus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Ya, kita terus nak membaca ataupun nak mendapatkan permata daripada Al-Quran ini, tapi kita masih lagi nak berdoa Ustaz ya, dengan doa ringkas kita, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami, kepadaku, dan juga subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan yang mungkin sekarang ini sedang lapang ataupun mungkin mereka akan menonton kembali ya di Facebook, ataupun beritahu kepada rakan-rakan yang mungkin sedang berehat ya, untuk kita belajar ya sedikit beberapa permata dan format untuk maklumat tuan-tuan. Format untuk 30 hari ini, 30 juzuk ini, kita akan ambil ayat pilihan
Kita ambil permata yang kita ingin laksanakan pada bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, mungkin tuan-tuan yang sedang menghabiskan satu juzuk kepada juz yang lain ini dapat mengenal pasti, oh contohnya pada ayat 148 ini Allah menyatakan Allah tidak suka kalau sesuatu yang buruk itu disampaikan secara jahar, secara terus terang ataupun secara kuat, ya, minal qaul illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizalimi, yang perlu menyatakan kebenaran, dia dizalimi ketika ke mahkamah, ketika nak menyelesaikan sesuatu masalah, dia dizalimi, maka dia perlu untuk menyatakan perkara su' tersebut. Tetapi kalau tidak, maka di Facebook ataupun di Twitter, di WhatsApp, kalau tak perlu dinyatakan perkara keburukan orang lain, maka ia tidak disukai, perlu kita jauhi pada bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah untuk kita. Wa kana Allahu sami'an alima, Allah Maha mendengar, ya, kepada perkara buruk, perkara baik, dan Allah amat mengetahui. Bila Allah dengar dan Allah ketahui perkara buruk tersebut, maka kalau katakanlah ada orang yang berbuat buruk itu, kita boleh tegur dia perlahan-lahan, ustaz, ya, bukannya dengan jahar. Itu juga yang Allah nyatakan sebelum ini tentang najwa dibenarkan, tapi pada waktu apa yang bisik-bisik itu, ketika nak mengajak orang kepada sedekah, kepada perkara baik ataupun mendamaikan. Kadang-kadang mungkin orang ni dia bertelagah, tapi kalau kita sebagai orang tengah cakap kat sana, sebenarnya dia tu nak berbaik. Kemudian cakap pada orang ni, sebenarnya dia tu nak berbaik. Itu adalah kaedah najwa yang dibenarkan di dalam Al-Quran. Maka pada ayat yang ke-149, in tubdu, jika kamu mengatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Amat penting pada bulan Ramadan ini, terutamanya kalau kita bercakap tentang bacaan doa, ustaz, ya. Macam mana innallah, macam mana doa yang ada 10 hari terakhir, ustaz, lupa pula. Allahumma innaka afun. Yang itu, okey, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan. Jadi kita kena banyakkan doa tersebut, apatah lagi bila dah sampai 10 hari terakhir nanti, kerana Allah ini Maha Pemaaf, ya. Pemaaf dengan pengampun dua perkara berbeza. Pengampun ini Allah boleh tutup, ya, tetapi pemaaf tu delete terus, ustaz. Oh, subhanallah. Delete terus. Jadi kalau katakan tuan-tuan nak dapat menjadi seperti baby, ya, maksudnya tak ada dosa selepas daripada Ramadan ini, maka kita kena minta pada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang perlu selalu kita sampaikan, dan praktikalnya ialah pada bulan Ramadan ini, kalau kita cakap kebaikan, sembunyikan ataupun memaafkan orang lain. Kalau ada yang tanya berapa banyak saya kena maafkan orang pada bulan Ramadan ini, sejauh mana kita perlukan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tengok balik, ada tak dalam telefon ke orang yang kena blok, contohlah, kan, ya, ataupun orang yang kita memang benci betul selama hari ini, tetapi bulan Ramadan inilah bulan untuk kita melatih memaafkan. Ya, mungkin susahlah kita nak delete, tetapi kita cubalah, ya, untuk memaafkan dan jangan ungkit lagi, kerana kita perlukan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu sampai hari raya, kan, tunggu hari raya kosong-kosong apa sebagainya. Kadang-kadang kosong-kosong, lepas tu dalam hati masih, ya. Ini adalah permata pada juz yang ke-6 halaman 102. Maka kalau kita tengok kepada halaman seterusnya, Allah menceritakan tentang bagaimana hubungan dalam sesebuah tamadun. Kalau Bani Israel itu, mengapa mereka ini diselar? Kerana pada ayat 155 mereka melanggar perjanjian dan kerana kekafiran terhadap keterangan ayat Allah, ya. Tapi mereka beritahu alasan, dia kata qulubuna ghulf, ya, pada hati kami ini tertutup, itu sebabnya kami susah nak jadi baik, nak menerima kebenaran. Tapi Allah kata sebenarnya bukan kerana itu, bukan tiba-tiba jadi tertutup. Seseorang jadi jahat bukan kerana jahat tiba-tiba Allah kata kamu jadi jahat, bukan, tetapi bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Allah chop dia sebagai orang yang tertutup itu kerana kufur yang dilakukan. Lawan pada kufur, syukur. Syukur inilah yang kita ingin bina pada bulan Ramadan. Bila kita makin baca banyak Quran, kita akan cakap, ya Allah, bersyukur kerana saya dapat hidayah.
bersyukur kerana saya ni dapat hidayah berpuasa, bersyukur kerana saya tolak benda yang halal pun saya tolak pada bulan Ramadan pada waktu siang. Air tak boleh ustaz ya. Walaupun boleh je masuk tandas ke, pergi peti ais kat rumah ke, tengok-tengok je kan, ambil. Tetapi yang halal pun kita jaga, apatah lagi kalau ada perkara-perkara yang haram yang Allah sentuh di dalam surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah ini. Baik. Jadi kita nak lihat kepada ayat 163 ya. Satu ayat di atas itu, iaitu sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh, kepada nabi selepasnya, dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Dawud. Apa pelajaran yang kita boleh semak? Ini seperti ulang kaji ustaz ya, tapi ini yang cepat punya, versi cepat ya. Kita nak ambil permatanya, iaitu Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh. Dan Allah juga memberi wahyu kepada pelbagai nabi. Kita sekarang tengah baca apa ustaz? Ya. Wahyu subhanallah ya. Jadi kalau rasa macam jauh sangat, sebenarnya cuma mungkinlah kita tak dapat wahyu macam nabi, tetapi inilah wahyu yang pernah turun pada nabi sebagai panduan ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bulan Ramadan ini bila kita beramal dengan wahyu, kita berinteraksi dengan wahyu tuan-tuan, ini adalah meneruskan legasi orang baik-baik. Ya, orang baik-baik seperti tu senarai nama tu ada pada halaman 104. Dan kita nak melihat pada halaman 105 di hujung-hujung surah Al-Maidah ini, Allah mengingatkan kepada ahli kitab, orang yang diberikan kitab. Apa Allah pesankan? La taghlu fi dinikum, jangan melampau batas dalam agamamu. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, jangan berkata bagi pihak Allah kecuali dengan kebenaran. Mengapa penting perkara ini? Kerana ahli kitab, orang yang mendapat kitab ini pada zaman dahulu ini Bani Israel ataupun Yahudi, ia pesan untuk kita juga jangan melampau dalam agama. Contohnya melampau dalam agama ini, ada sahabat yang kata dia tak nak tidur, dia nak sembahyang, dia nak apa lagi, dia nak puasa tak nak buka ya, pasal dia tengok nabi ni tak ada dosa, dia ada banyak kesilapan dulu-dulu. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita tuan-tuan, dia rasa macam saya ni nak berubahlah, saya tak nak kerja, saya tak nak dah, saya nak buang dunia, saya nak ambil akhirat dia. Mana boleh kita duduk kat dunia, masih ada dunia ustaz kan. Jadi kalau melampau sampai ada yang tak nak kahwin pada zaman Rasulullah itu, nabi menegur ya, antara punca kehancuran seseorang manusia kerana ghulu ya, melampau, sama ada melampau tak buat ataupun melampau buat. Melampau tak buat itu ialah dia tak nak bekerja, tak nak makan. Melampau buat itu baca Quran bulan Ramadan, baca daripada pagi sampai petang sampai tak berbuka. Itu melampau. Betul kan ya, melampau. Ataupun melampaunya kerana beribadah pada personal tetapi tanggungjawab keluarga ketika bekerja tidak ditunaikan. Itu juga melampau di dalam agama, kerana saya nak jadi baik pada bulan Ramadan, nak bertaubat baca Quran, boleh, memang kena banyak baca Quran, tetapi kena disusun mengikut tanggungjawab yang kita ada. Dan penghujung daripada surah Al-Maidah ini bercakap tentang kalalah pada ayat 176. Apa maksud kalalah itu? Iaitu katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, jika seorang mati dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bahagiannya 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Ini adalah hukum faraid. Ayat akhir bercakap faraid. Mengapa? Kerana antara cabaran dalam dunia yang kita dah bincangkan sepanjang Quran ni, cabaran perjuangan dunia ustaz ya, dua perkara. Satu harta, yang keduanya keluarga, anak ke, adik-beradik ke apa sebagainya. Jadi bercantum dua perkara ini, maka kalalah ini, iaitu kalau katakan seseorang itu meninggal, dia ada harta yang dulunya dia boleh belanja orang apa sebagainya, tetapi boleh menyebabkan pergaduhan kalau tidak diuruskan adik-beradik, saudara mara dengan panduan daripada surah An-Nisa. Sebabnya surah An-Nisa ini ada tarbiyah untuk wanita dan bekalan dan juga bahagian untuk wanita yang Allah perjuangkan. Dan ini adalah surah yang mengangkat wanita. Tidak perlu gerakan feminisme untuk memperjuangkan kata bahawa Islam ni menindas wanita, tak. Sudah ada surah khas untuk menyatakan sila baca ya, sampaikan faraid itu. Salah satunya adalah untuk melindungi kaum wanita yang mungkin bila orang dulu ustaz ya, bila ada meninggal, yang lelaki ambil semua harta,
habis, tidak diberikan kepada golongan wanita ataupun anak yatim. Kita nak baca daripada ayat pertama surah kelima permulaan surah Al-Maidah. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berpindah ke halaman 106. Kita nak baca sekarang ni surah Al-Maidah ayat yang ayat yang pertama mula-mula sekali. Ramai sahabat-sahabat kita Ustaz di Facebook sekarang ni Ustaz semuanya mengucapkan syukur kerana dapat bersama dengan wahyu ni Ustaz Masya-Allah, hadiah agung ni Ustaz subhanallah. Saya nak respon sikit Ustaz sebut tadi, sebanyak mana macam mana kita nak kemaafan tu, sebanyak mana kita nak mohon, kita nak kemaafan daripada Allah kan. Macam juga kebahagiaan daripada Al-Quran tu. Betul. Ada orang dia tak bahagia bila tanya pada ustaz kan, ada guru macam mana kami tak bahagia ni, guru kata baca Quran. Baca Quran. Banyakkan baca Quran. Ditanya lagi anak murid tanya, sebanyak mana nak baca banyak mana ni? Quran nak baca banyak mana supaya bahagia? Kata guru tadi jawab, sebanyak mana kebahagiaan yang kamu mahukan, bacalah Al-Quran itu. Allahu Akbar. Maknanya lagi banyak kita nak bahagia, lagi banyak kena baca Al-Quran. Jadi berbahagialah kita bersama dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ayuh kita baca ayat yang pertama surah Al-Maidah, kita cuba dengan Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ayat pertama daripada surah yang kelima surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Haiwan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji ataupun umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kalau katakan mungkin ada yang kata terlupalah, dulu saya dah belajar My Quran Time surah Maidah tu panjang sangat. Apakah perkataan kata kunci untuk saya hidupkan pada bulan Ramadan daripada surah Al-Maidah? Aufu bil uqud. Ya, penuhi, sempurnakan janji-janji yang telah dimeterai, sama ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan sesama manusia. Maksudnya di dalam sebuah keluarga, seorang suami isteri dah berkahwin, itu adalah satu perjanjian, sempurnakan. Ya, kita doa pada Allah kita dapat sempurnakan. Mana yang kurang-kurang sebelum bulan Ramadan itu kita top up lah Ustaz. Top up balik. Dengan adik-beradik ke, dengan mak, dengan ayah, dengan rakan-rakan di tempat kerja. Kalau ada perkara-perkara yang kita dah berjanji, kita kena sempurnakan. Selain daripada sempurnakan janjian kita, aqaid ataupun akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita mungkin sebelum ni lambat, kita cepatkan, ataupun kita bukan cepatkan Ustaz subuh pukul 4 pula bukan itu. Maksudnya on time. Ya, on time. Dan kemudian apa lagi, kita ada janji dengan Allah bahawa saya ni nak kebahagiaan tadi kan. Saya nak kebahagiaan. Jadi Allah kata okey, sila bercakap ataupun dengar nasihat perkataan daripada Allah, Al-Quran. Ini adalah panduan daripada ayat yang pertama. Dan uhillat lakum bahimatul an'am, Allah bawakan tentang halalnya tentang binatang ternakan, kerana antara kesempurnaan agama ini ialah pada bab makanan. Ya, subhanallah. Bab makanan ini ada yang halal, ada yang haram. Sesuatu agama itu tidak lengkap kecuali sampai bab makanan. Ianya ditata oleh agama. Ya, ada setengah tu tak kisah kan, makan rembat je kan, nak makan apa saja, yang penting ialah sembah pada Tuhan. Tetapi dalam Islam tidak. Makin orang itu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, makin dia jaga makanan, makin dia jaga halal haramnya. Ya, termasuklah kalau ada riba ke, dia kata dia kena bersihkan. Tak naklah Ramadan ini saya kena ambil masa pergi ke bank untuk buat finance balik semula, kerana riba adalah jelas sebagai satu sumber yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya, jadi ini adalah pelajaran daripada halaman 106. Kita ambil satu permata daripada halaman 107. Ayat yang ketiga itu Allah nyatakan di hujung itu,
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, bercerita tentang kesempurnaan Islam itu sendiri, ya. Allah redha dengan Islam. Bila redha maksudnya apa tuan-tuan? Masa untuk kita mendalami agama ini itu tanda bahawa kita ini sedang redha, ingin mendapat keredaan daripada Allah. Sudah tentu kita kalau boleh ustaz ya, yes, puasa nak Allah redha, ya, masuk kepada babur rayyan Allah. Contohnya ya, kita nak sangat. Babur rayyan tu apa? Itu balasan kepada orang berpuasa, dan benda lain Allah ada bagi 10 30 kali ganda, tapi puasa ni dia Allah saja tentukan. Betul Ustaz. Dia lebih kurang ginilah ustaz ya. Ada orang kata okey, anak-anak abah semua duit raya RM10. Seorang. Kata contohlah kan RM10. Tetapi ada seorang anak kata yang ini anak abah yang buat A B C. Yang ini nanti abah beritahu kemudian sikit. Dia punya ni special. Dia kalau special, dia tak ada cakap nombor. Betul. Tak ada cakap nombor, tetapi kita tahu bahawa anak itu pun berbunga-bunga. Ya, buat pun bersungguh-sungguh. Seperti tuan-tuan yang bersungguh-sungguh dengan Ramadan, dengan Al-Quran, dengan solat tarawih, ya. Ustaz, kalau solat tarawih dekat surau saya, dekat Shah Alam, saya cuba buat apa yang dekat LA dululah, dekat Los Angeles dulu ketika bersama Misharih Al-Alfasi, dia jadi imam. Ada orang tolong beritahu 5 minit ke 4 minit macam tu, apa Syekh Misharih akan baca. Dia beritahulah sikit baca. Ya, dan saya tanya beberapa orang ahli jemaah, dia kata, "Oh, saya baru tahu." Saya rasa lebih syok, menghayati kepada Al-Quran. Jadi itu antara perkara berkaitan dengan agama ini untuk kita hargai, untuk kita dalami agar Allah makin redha kepada kita. Apakah daripada halaman 108, cerita pasal wuduk pada ayat yang ke-6. Di hujung itu Allah bercakap la'allakum tashkurun, ya, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita perasan bulan Ramadan juga la'allakum tashkurun. Apa kesamaannya? Kesamaannya di sana Quran, di sini adalah wuduk. Bertemu Quran dan wuduk ini adalah pada waktu solat. Subhanallah. Ya, pasal itu adalah bila orang bersolat, dia akan jadi orang yang lebih bersyukur, berterima kasih kepada Allah dah bagi macam-macam. Kita berhenti sebentar dalam sibuk kita untuk bersyukur ada kerja, ada makanan, dapat puasa, dapat Quran, ia lebih jelas. Tapi kalau ada yang kata saya dalam solat tarawih tu imam tu je yang syok sendiri. Kan? Saya ni dah getar lutut contohnya. Satu mungkin imam janganlah panjang sangat kan. Ya, tetapi yang keduanya ialah kalau kita faham dia lebih syok. Betul. Ya, kalau katakan malam tu baru juzuk pertama pasal kita baca setengah page atau setengah page dengan halaman. Kisah Nabi Musa. Jadi kita ingat, oh okey, ini macam dah pernah dengar dalam tadabbur My Quran Time. Jadi ia menambahkan manis ketika bersama Al-Quran. Jadi kita baru sampai ayat 108. Kita berehat sebentar. Kita kembali semula pada halaman 109 dan seterusnya selepas kita berehat. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. من الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita berada pada juz yang ke-6 untuk kita sama-sama menghidupkan Ramadan kita dengan permata-permata pilihan daripada ayat pilihan, dan moga-moga tuan-tuan yang membaca juz 6 pada hari ini bila melewati kepada ayat-ayat yang kita bincangkan, kita terimbau bagaimana Allah menyatakan mesejnya di dalam setiap ayat ini.
pada halaman 109 hingga 113 banyak bercerita tentang kisah Nabi Isa, kisah tentang Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Ia adalah satu panduan untuk kita. Ya, apa mesej penting kalau kita bertemu dengan kisah Bani Israel ini? Bani Israel ini adalah pengikut ataupun orang yang diajak dakwah oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, dan mereka ini adalah kumpulan kaum yang diajak untuk berjuang, ya, bermula daripada zaman Nabi Musa seterusnya, iaitu perjuangan umatnya itu adalah dalam medan jihad, ya. Tetapi kalau sebelum itu, pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Shu'aib, mungkin kita bercakap tentang mereka ini ada isu-isu akhlak sosial yang perlu diselesaikan dengan panduan akidah. Tetapi bila bersama dengan zaman Nabi Musa, ya, mereka perlu perjuangkan kekuatan agar dapat melaksanakan peraturan perlembagaan daripada Taurat, dan ini dah juga yang berlaku kepada kita, yang boleh kita belajar bersama. Pada ayat yang dibacakan tadi, mereka ingin keluar daripada neraka tetapi tidak akan berjaya keluar darinya, dan bagi mereka azab seksa yang kekal. Ayat 37 kita ingin dengarkan tadabbur ringkas daripada rakan kita di online, Faris Fikri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ni memberi peringatan kepada saya, untuk saya jangan kita pandang remeh terhadap azab api neraka. Kerana apa? Kerana azab ni sangat dahsyat, yang mana orang kafir tidak sanggup menahan sehingga mereka ingin keluar, tapi Allah SWT tak izinkan. Dan kerana azab itu kekal, dan apa yang saya kena buat, jadi saya kena minta ampun kepada Allah agar dijauhi daripada api neraka dan mendapat pengampunan dari Allah Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Faris Fikri, ya, menjelaskan satu poin yang kita boleh ambil pada bulan Ramadan ini, iaitu hakikat tentang api neraka itu amatlah pedih, ya, yang kita doa betul-betul, ya, kita nak kalau kita tak mampu bayangkan pun, tetapi kalau kita sakit Ustaz, ya, kalau katakan tangan letak dekat api pun, terkena streka pun, kita dah tak tahan kan. Jadi ini adalah satu peringatan yang kita jangan ambil kecil. Macam mana kita nak pastikan ianya kita jauhi, ya, neraka itu? Kalau kita rujuk ayat sebelumnya, 3 ayat sebelumnya, Allah menyeru ya ayyuhallazina amanu, ayat 35, ittaqullaha wabtaghul ilaihil wasilati wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu je punya formulanya, ya, iaitu wahai orang beriman, bertakwalah, cari wasilah. Ya, apa maksud wasilah? Platform ataupun cara untuk kita ini berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah SWT. Kita tolong, ya, pada bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita tolong kepada projek-projek pembinaan masjid dengan kita menderma, ataupun kita tolong kepada qaryah, kita tanya survey ada tak orang anak yatim dekat sini, kita mungkin sampaikan sumbangan kita. Tak mampu, kita kumpulkan sumbangan orang lain, ya Ustaz, ya, dan kita sampaikan pada anak yatim. Tapi ia perlu menjadi perjuangan yang kita pilih, ya, bukan sekadar kita duduk berseorangan sahaja, tidak kisah jalan-jalan yang ada untuk kita menambahkan lagi amal pada bulan Ramadan ini. Jadi di hujung ayat 35 Allah kata la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu akan berjaya, kamu ini menjadi orang yang mencari kejayaan demi kejayaan di dunia, sampailah diizinkan terjauh daripada azab api neraka. Pada ayat 38 Allah bercerita tentang hukuman mencuri, ya, balasan atas perbuatan mereka lakukan sebagai siksaan daripada Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ya, iaitu kena potong tangan mereka. Ini adalah surah Madaniyah, ya, bila kita dapat kekuatan, ya, undang-undang ini perlu dilaksanakan. Apa kata kalau katakan saya dah baca tapi undang-undang ini tidak dilaksanakan, kita doa. Kerana apa? Kita kena jaga amal ibadah kita sebenar-benarnya. Kalau masyarakat semuanya menjaga amal ibadahnya, komitmennya dengan Al-Quran, insya-Allah satu hari nanti akan terbina pemimpin yang faham mengapa ayat 38 ini perlu dilaksanakan. Ya, tetapi kalau ia tidak berlaku lagi tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan tengok tak muncul lagi dalam negara ini contohnya, itu kerana ramai lagi yang tidak pun terkesan dengan Al-Quran. Ya, bulan Ramadan puasa tetapi Quran tidak sempat disemak, dan kita menyemak Al-Quran ini ada kaitan dengan ayat 39. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik. Kita nak melihat sekarang ayat 39 saya. Ya, betul. Di halaman yang ke-114. Tadi kita dah baca ayat yang ke-37.
Kita melihat ayat sekarang ni 39. Hati-hati pada ikhfa hakiki. Faman taba, nun mati bertemu dengan ta, dengung dua harakat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi. Inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau kita lihat kepada ayat yang ke-38 itu, Allah kata Allah ini Aziz dan Hakim, kerana bukan Azizur Rahim maksudnya, kerana bercakap tentang hukuman kepada pencuri ini. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Jadi tidak ada perkataan Azizur Rahim, kerana tidak boleh berkasih sayang kepada orang dah buat salah tu kan, dah curi 2-3 bilion, pada kita kesian dia, bagilah peluang. Tak boleh ya. Allah kata Azizun Hakim di hujung itu. Ayat ini sebenarnya telah dibaca oleh seorang ulama ya, dia mengajar, badui datang kan, dan dia dengar orang yang ulama dia kata Azizun Rahim kan, dia tanya engkau baca ayat daripada mana? Dia kata aku baca daripada Quran. Dia kata tak, itu bukan daripada Quran. Padahal dia tak hafal Quran pun. Pasal dia tahu bahawa dalam bahasa Arab bila kaitkan dengan fitrah kepada Allah, pada waktu perkara ini disampaikan, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Tidak mungkin Rahim kepada pesalah. Itu sebabnya tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kesian kan, dia buat muka kesian, dia dah buat salah, kemudian buat muka kesian dalam surat khabar ke dalam TV. Kalau katakan dah salah tu, silakan ya. Tetapi siapa yang bertaubat ya selepas daripada kezaliman itu dan baiki ya, baiki, fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Baru ada ghafurur rahim ya. Allah boleh mengampunkan, boleh kasih sayang kepada orang yang bertaubat. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah taubat dengan melalui kepada segala prosedur syariat Islam, dan juga dia wa aslaha, iaitu dia baiki. Kalau kita katakan bukan mencuri tapi ada dosa-dosa lain, kita doakan kita mampu bertaubat pada bulan Ramadan ini dan wa aslaha, kena baiki ya, bukan taubat sahaja tapi kita sama saja, tak ada nak baiki Quran, tak ada nak baiki amal, itu belum lagi menjemput taubat, penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergerak kepada halaman 115. Apakah lagi permata daripada ayat 115? Salah satunya pada ayat 42, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Ini sifat orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel yang kita ingin jauhi ya, iaitu apa? Mereka suka mendengar perkara dusta dan makan perkara yang haram. Suka cakap perkara yang tak bagus dan makan perkara yang haram, menipu, buat scammer ya. Perkara-perkara itu kita kena elakkan. Apatah lagi kita bercakap pada bulan Ramadan. Air kosong yang halal pun tak boleh minum maksudnya. Air kita, bukan air orang lain, air kita. Apatah lagi perkara ini. Tetapi mengapa orang suka boleh masuk terjerat kepada perkara yang haram? Kerana dia suka mendengar perkara-perkara tipu, parodi, suka mempermainkan orang. Perkara-perkara itu akhirnya menyebabkan kita mengambil ringan pada perkara halal dan juga haram di dalam Al-Quran. Dan pada halaman 116 ya, kita bercerita tentang kisah Isa putera Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang yang bertakwa. Allah bawakan perkara ini ya, khitabnya itu dialog ini untuk orang-orang Kristian ya, tetapi ada pelajaran untuk kita Ustaz ya. Maksudnya kita kalau tidak beriman kepada Al-Quran, kitab ini betul-betul, kesannya apa? Kita tidak mendapat huda, kita tidak mendapat cahaya, dan akhirnya kita tidak mendapat pelajaran yang banyak dalam kehidupan kita. Tak dapat cahaya.
kita rasa blur dalam kehidupan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan ambil peluang, dan peluang ini dia tak boleh buat waktu Ramadan buat. Lepas Ramadan tutup lampu. Tak boleh. Ya. Lampu ni kena pasang setiap hari. Allahuakbar. Kena pasang setiap hari. Bagaimana nak pasang setiap hari? Kena baca Quran setiap hari. Ya. Minimum pun Quran itu dibaca waktu solat. Sibuk macam mana solat itu kena jaga, tapi solat itu kalau qul huwallah dengan qul a'udzu birabbin nas, Ustaz, dia dapat cahaya qul huwallah qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ya, tak boleh. Dia kena ekstra sedikit. Betul, ya. Itu panduan daripada halaman 116. Halaman 117, ya, kita tengok sedikit kepada ayat ini, Ustaz, kalau kita boleh baca ayat 51 ni. Silakan. Baik, ayat 51, tuan-tuan dan puan, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak cuba baca ayat 51. Tadi kita sudah baca juzuk yang ke-6, Ustaz. Mungkin barangkali di awal pagi tadi kita dah mulakan pengajian kita dengan juzuk yang ke-6. Kita telah memahami sedikit sebanyak dan kita sambung lagi saat ini. Dan ada tadi satu grup Ustaz, Puan Salmi, Ustaz. Dia kata alhamdulillah dah habis kumpulan dia tadarus hari ini juzuk 6. Oh subhanallah. Oh subhanallah. Ya. Jadi kita memang saya galakkan begitu, Ustaz, ya. Kita galakkan kalau boleh seorang-seorang ke dalam kumpulan baca, sama ada habis awal ataupun dengar Quran time, lepas tu sambung lagi 4 muka surat. Harapnya boleh cuba, ya. Saya cadangkan pada tuan-tuan cuba ayat yang kita dah tadabbur tu, waktu kita baca tu ingat tak sikit 1-2 poin. Dia akan rasa lebih manis. Subhanallah. Baik, kita sama-sama baca ayat yang ke-51 halaman 117. Kita cuba dengan bacaan, kita cuba nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah mengingatkan pada kita, orang beriman, jangan ambil Yahudi Nasrani sebagai aulia. Apa maksud aulia? Wali, pelindung, ya, dalam menjaga bab-bab yang berkaitan dengan akidah, dengan ibadah. Kawan kita berakhlak tak ada masalah. Tetapi kalau dah melibatkan wala, ya, ketaatan kepada Allah, ya, ketaatan bab agama, yang itu Yahudi dan Nasrani tidak boleh menjadi pemimpin, ya, tidak boleh jadi pemimpin pada bab itu. Bab lain okey, ya, tak ada masalah. Dan ini penting untuk kita faham secara jelas, ya. Ada setengah kata, oh kalau macam tu kita kena halau semua orang yang beragama selain daripada Islam. Bukan. Zaman Nabi pun, Nabi berhijrah itu daripada Mekah ke Madinah pun, Nabi bersama dengan Abdullah bin Uraikid itu bukan Islam contohnya. Betul. Kan. Dan di mana, di Madinah pun Nabi berpiagam, bermuamalah dengan mereka. Jadi bukan maksudnya diketepikan, tetapi syaratnya pada bab wala ataupun wali, iaitu bab-bab agama yang melibatkan akidah, ibadah, yang ini sudah tentunya kita perlukan orang yang memang dalam agama yang betul, ya. Jadi ini Allah nyatakan, Allah menyatakan siapa yang yatawallahum, bersama dengan geng ini, ya, semuanya dia share, dia rasa macam saya kena terima bab agama pun kita compromise lah, fa innahu minhum, mereka itu, dia itu adalah daripada kalangan mereka, iaitu Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah min zalik, ya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Apa kaitan dengan Ramadan kita kali ini? Pastinya kita nak membersihkan kefahaman akidah kita. Belajar daripada ayat-ayat ini, salah satu sifat orang yang mencampur adukkan, memain-mainkan agama ini dinyatakan pada ayat 58. Wa idza nadaitum ila shalah ittakhaduha huzuwan wa la'iba, ya. Apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan solat, mereka menjadikan bahan ejekan dan permainan, ya. Jadi kalau orang munafik pada zaman Madinah itu, mereka berkomplot,
berkompromi dengan orang Nasrani, orang Yahudi yang nak memusuhi Islam. Ya, agama berbeza tak ada masalah, tidak ada paksaan. Tapi dia berkomplot nak memusuhi dan menghancurkan orang Islam sampai nak hempak batu kepada Nabi, maksudnya Bani Quraizah, Bani Mustalik apa sebagainya itu. Jadi antara sifat orang-orang yang memainkan agama ini, wa idza nadaitum ila salah ittakhaduha huzwan wa la'iba. Dia mengambil panggilan kepada solat itu sebagai bahan ejekan dan permainan. Dia main-main. Sebabnya salah satu perkara seni yang kita boleh belajar daripada ayat 58 ini, kalau ada panggilan solat, kita tutup semua TV ke Ustaz ya. Ataupun kalau ada tengah buat kerja ke apa ke, kita berhenti sebentar. Betul. Takut nanti kita digelar sebagai orang yang huzwa. Ya, mengambil rendah ataupun mengejek kepada seruan solat ataupun main-main. La'ibah tu maksud main-main, kalau huzwa tu mengejek. Contohnya ada orang yang mengejek kepada orang yang pergi solat ni, bos jom kita pergi pergi solat. Kalau ada orang mengejek, mungkin diguna skrip. Sejak bila pula dalam company kita ni ada ustaz? Contohnya kan. Itu mengejek namanya. Jangan kita gunakan kaedah itu, walaupun rasa macam nak buat lawak, nak buat jenaka, tetapi jenaka pada bab agama ini tidak dibenarkan. Ini pelajaran daripada halaman 118 yang kita boleh ambil. Dan halaman yang ke-119 ayat 65. Walau anna ahlal kitab, ya, jikalah ahli kitab itu beriman dan bertakwa, Allah akan hapuskan sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, Allah akan masukkan ke dalam syurga. Ini memberi harapan sebenarnya kepada orang-orang yang ahli kitab, ya, bukan Islam, kalau mereka itu kembali beriman dan bertakwa, Allah masukkan ke syurga. Apatah lagi kalau kita, tuan-tuan ya, kita mungkin yang dah beragama Islam, dengar My Quran Time hari ini, ada kawan kita yang kita rasa macam dia ni perangai tak berapa okey Ustaz ya. Sebelum Ramadan ni macam pelesit contohnya kan. Dia kata, tapi bila Ramadan ni kita rasa dia ni macam dah nampak nak puasa ya, dia dah mula nak solat. Kita jangan pula kata alah dia tu Ramadan dia. Jangan cakap begitu tuan-tuan. Jangan cakap begitu. Allah siap bagi tahu ahli kitab pun ada peluang untuk masuk syurga. Apatah lagi kalau katakan kawan kita tu mungkinlah sikit liat, tetapi bila Ramadan ni kita nampak dia puasa. Alhamdulillah. Itu sebagai tanda kita belajar sesuatu daripada ayat 65 ini. Baik, kita nak lihat satu ayat lagi Ustaz ya. Daripada halaman 120 ini. Boleh tak kita ambil satu, iaitu daripada ayat ke-74. 74. Ini di tengah-tengah sikit Ustaz ya. Subhanallah. Ini penting sangat pasal bulan Ramadan, bulan yang ada kaitan dengan ayat 74 ini. Baik, terima kasih Ustaz. Kita pun nak doakan kepada sahabat-sahabat kita, antaranya Encik Zul yang sekeluarga positif sekarang tengah diuji. Kita sama-sama perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan insya-Allah taala. Amin ya rab. Kita sama-sama baca ayat yang ke-74 sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon keampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini hadir selepas bercakap tentang rosak akidah ya dalam agama Kristian ya, yang menyatakan bahawa Tuhan ini thalithu thalathah, ya, satu daripada tiga, ada yang kata anak Tuhan dan sebagainya. Tapi ayat ini sebenarnya panggilan. Betul. Ya, panggilan harapan daripada Allah bahawa ada peluang, mengapa tak nak bertaubat ya kepada Allah, dan Allah akan lindungi segala kesilapan. Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang yang Kristian yang mensyirikkan Allah pun Allah bekalkan peluang taubat, apatah lagi kepada kita semua tuan-tuan ya. Bila kita baca ayat ini, sebenarnya Allah kata kalau dah dapat masuk bulan Ramadan ini sebagai bulan Quran, dapat dengar pula ayat 74 tuan-tuan baca nanti, kita kena minta ya Allah tolong terima ya Allah. Betul. Ya. Engkau ni memang baik kan. Orang Kristian tu kan dah buat macam-macam, tapi Allah kata mengapa tak nak taubat? Allah boleh cover up, Allah boleh tutup, dan Allah boleh ampun. Allah tetap sayang.
Ini antara mesej daripada surah Al-Maidah pada ayat ataupun halaman 120, dan sekali lagi Allah nyatakan pada ayat 77, bagi ahli kitab, jangan melampau dalam hal agama, jangan mengikut pada hawa nafsu. Bagi kita, jangan melampau dalam hal agama, ya, jangan ikut hawa nafsu. Macam mana nak elak daripada ikut hawa nafsu? Selalulah kita berdoa mengikut kepada panduan daripada Al-Quran, insya-Allah tidak sesat. Sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran daripada juz yang ke-6 ni kita dapat serap menjadi panduan hidup kita selepas ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat yang barakah ini, penghulu segala bulan ini, tidak putus kami memohon ke hadrat-Mu agar diampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Muslimin dan muslimat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima taubat kami. Terima taubat kami, ya Rahman. Agar di akhir Ramadan nanti bersih kami seperti bayi yang baru dilahirkan. Diangkat dosa-dosa kami, ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya rabbal alamin. Taqabbal minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Moga-moga Allah terima doa kita bersama dengan Ustaz Tirmizi sebentar tadi, ya. Kita doakan Allah memimpin kita menjadi orang yang jaga aufu bil uqud, ya, menyempurnakan janji kita pada bulan Ramadan ini kepada sesama manusia, kepada Allah SWT. Inilah kesedaran dan juga etika yang kita ingin hidupkan dalam gerakan tabung, gerakan Al-Quran, ya. Tuan-tuan boleh menyumbang agar semua negeri-negeri di negara ini, di seluruh negara, ya, dapat membina generasi yang aufu bil uqud, ya, yang menyempurnakan janji. Apatah lagi bila bulan Ramadan ini sedar, saya ni ayah, saya ni pekerja, saya ni jiran dan sebagainya, kita terus menunaikan, menyempurnakan janji. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siaran ulangan dan kita menyambung pada juz yang ke-7 esok, insyaAllah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus disinari cahaya Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.